Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nurul Atika Alia binti Abdul Jalil, pelajar UCYP jurusan Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak dari kelas 2A, ingin berceritakan tentang etika seorang guru. Etika seorang guru. Apa itu etika? Etika berasal dari perkataan Greek ethos yang bermakna watak atau adat resam. Adat resam masyarakat membentuk watak manusia. Kini, istilah etika dikaitkan dengan kemoralan di mana individu dalam sesuatu masyarakat bertindak tertakluk kepada budi pekerti moral yang dipersetujui. Maksud etika dari segi Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 1995 mentakrif etika sebagai nilai-nilai yang menjadi pegangan seseorang atau sesuatu kumpulan. Yang kedua, Sharifah Alvia Al-Sagof 1984 mentakrif etika sebagai satu set peraturan tingkah laku yang meletakkan apa yang harus dibuat dan jangan dibuat. Yang ketiga, Institut Integriti Malaysia 2007 mendefinisikan etika sebagai himpunan dan nilai moral yang menjadi piawai bagi tingkah laku individu, organisasi dan profesion. Yang keempat pula, Kamus Oxford 1994 mendefinisikan etika sebagai prinsip moral. Selain itu, Mackey 1977 mendefinisikan etika sebagai disiplin yang dapat menerangkan nilai baik dan buruk sesuatu tindakan. Akhir sekali, dalam Islam, etika ialah tingkah laku baik yang dituntut Al-Quran dan hadis. Dari segi kod etika pula ialah yang pertama, pedoman, yang kedua, pengetahuan dan disiplin, yang ketiga, memelihara maruah profesion, yang terakhir, mengelakkan berlakunya konflik. Kod etika perguruan. Tanggungjawab terhadap pelajar, tanggungjawab terhadap ibu bapa, tanggungjawab terhadap masyarakat, tanggungjawab terhadap rakan sejawat profesion. Prinsip etika kerja. Niat yang betul, berdisiplin dan beradab, perlakuan yang baik, penggerak ke arah kebaikan, memperkatakan apa yang dijanji. Nilai-nilai etika kerja. Penyayang, amanah, benar, bijaksana, bersyukur, dedikasi dan ikhlas. Tanggungjawab kepada pelajar. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama. Yang kedua, lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. Yang ketiga, membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. Yang keempat, menunjukkan satu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. Tanggungjawab terhadap ibu bapa pula ialah pertama, menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Yang kedua, berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga. Yang ketiga, memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan dan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. Yang ketiga, mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa. Yang terakhir, mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. Tanggungjawab terhadap masyarakat. Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat, negara ataupun yang bertentangan dengan rukun negara. Yang kedua, memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warga negara yang taat, setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati adanya perbezaan kebudayaan
keturunan dan agama. Yang ketiga, menghormati masyarakat tempat kami, berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warga negara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. Yang keempat, menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesi. Yang pertama, mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar. Yang kedua, tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru atau ibu bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh menyatukan maruah seseorang guru. Yang ketiga, berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin, bersungguh-sungguh dan mengekalkan sejajar dengan kemajuan iktisas dan sosial. Yang keempat, sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami, terutamanya mereka yang baru dalam profesi keguruan. Yang kelima, sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesi keguruan. Dan terakhir sekali, akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. Sekian, terima kasih.